saya panggil Kak. Panggil Kak Ida je? Kak Ida. Kan Kak Ida dah jawab soalan kan. So Kak Ida nak kami ambil bukti recording ke ataupun Kak Ida nak kami interview balik yang sekali tu? Boleh je, mana-mana pun tak apa. Kalau kami nak interview balik boleh tak? Cuma kalau Kak Ida free lah. Boleh lah sebab Kak Ida apa hold sekejap yang Kak Ida punya kerja untuk UR kan, sebab work from home terpaksa lah kan. So untuk interview tu mungkin Kak Ida delay sekejap lah. Boleh. Okay, saya perkenalkan diri saya. Saya Anika dan ni ada kumpulan saya. Kami interview ni untuk subjek Islamic Bank Operation. Okay. Yang lagi seorang tu ada kumpulan saya Aini dengan Amira. Boleh tak kalau kami nak tahu nama Kak Ida dengan jawatan dia dan Kak Ida dari branch mana? Okay. Nama penuh Khairul Faridah binti Hasan. Boleh dapat? Okay. So jawatan Kak Ida actually executive. Okay, sebenarnya akak daripada back office tapi ditukarkan ke marketing atas sebab marketing tak cukup. Akak daripada bahagian auto finance CIMB Jalan Putra Merkung. Okay. Terima kasih Ida untuk info. Saya proceed pada soalan-soalan interview boleh? Boleh. Berapa jenis produk pinjaman kereta yang ditawarkan oleh CIMB? Okay, produk ni kita kalau ikutkan ada dua, tapi ada pecahan dia. Untuk conventional dengan Islamic, dia ada fixed rate dengan variable rate. Yang mana fixed rate ni dia tak macam orang kata kadar tetap lah, dia tak berubah. Berbanding variable rate, bila kita dapat info ataupun daripada bank negara ada kenaikan ataupun penurunan interest rate tu, dia akan berlaku lah. Berbanding fixed rate ni daripada awal sampai habis, kata orang kata kalau naik ke turun ke dia tetap sama. Untuk soalan yang nombor 2, saya nak tanya syarat-syarat yang perlu untuk bagi seorang untuk memohon pinjaman kereta. Okay. Kalau nak ikutkan syarat-syarat ni, kalau nak ikutkan tu dia kena warga negara lah. Bukan warga negara pun sebenarnya boleh, tapi dia kena ada penjamin yang warga negara lah. Tapi warga negara dia tak boleh orang lain, dia kena sama ada isteri ataupun anak lah. Sebab kadang-kadang ada yang warga asing ni kahwin dengan orang tempatan kan. So diorang tu yang boleh jadi penjamin. Kalau tak ada, kita tak boleh bagilah. Daripada segi umur, kalau nak buat tanpa penjamin, dia kena berumur 22 tahun ke atas. Kalau dia di bawah 22 tahun, maknanya kalau dia umur 18 tahun sehingga 21 tahun, dia perlukan penjamin. Penjamin ni biasanya kita akan ambil sama ada ibu bapa ataupun adik-beradik lah. Asalkan kalau dia ada income yang boleh melepasi, boleh kita ambil adik-beradik. Tapi kalau income dia tak lepas ataupun dia masih student, either one lah, sama ada ibu ataupun bapa kena jadi penjamin. Kena ada lesen memandu. So, ada pendapatan lah. Tapi macam akak cakap tadi, kalau dia student ke, pensioner ke atau housewife, hanya tu dia kena ada penjamin yang berpendapatan. Okey, untuk soalan yang seterusnya, apakah kontrak yang diguna pakai semasa membuat pembelian kereta? Pembelian kereta ni biasa kita ambil macam perjanjian sewa beli lah.
fee yang ditetapkan oleh bank, dia akan berubah dari semasa ke semasa ke ataupun stay sama? Okey, dia boleh refer balik dekat soalan yang pertama tu. Kita ada variable rate dengan fixed rate. Kalau variable rate, dia boleh berubah lah. Tapi kalau fixed rate, dia tak akan berubah. Dia ikut jenis yang kita dapat lah. Yang setengah tu, kita tawarkan untuk variable rate ni untuk customer yang intense nak kita cepat. Sebab situ lebih untung lah kalau kita ambil variable rate. Kalau yang dia macam dia nak bayar pinjaman ni, katakanlah ambil 9 tahun, selama 9 tahun, better kita bagi fixed rate lah. Lebih risiko, orang kata apa, lebih kurang risiko untuk dia. Sebab kalau untuk pinjaman jangka masa yang panjang, kalau pakai variable rate, daripada segi kenaikan interest rate tu ada. So kita tak nak lah macam beban dengan customer. Kita bagi pada fixed rate lah berbanding variable rate. Variable rate ni, kita biasanya kita akan target pada customer yang business apa yang besar lah, business people dia sebagai director ke atau dia pemilik perniagaan ke. Yang kita tengok kalau sebelum ni dia buat pinjaman, kata tak sampai lah 5 tahun dia dah settle. Yang tu biasanya kita akan bagi variable rate lah, ikut kriteria customer juga. So maknanya kita pihak bank akan bagi pilihan dekat customer dan juga bergantung kepada customer sendiri punya income, betul tak? Ya, betul. Kadang-kadang kita tanya juga macam customer ada yang demand, saya nak interest rate rendah. So bila interest rate rendah ni, biasa kita akan bagi variable rate lah. Variable rate ni interest dia lebih rendah, tapi risiko dia itulah, ke depan dia boleh naik. Kalau turun tak apa, tapi kalau naik tu akan membebankan lah. Untuk soalan yang kelima, perlindungan insurans ni diambil sebelum atau selepas penjanjian sewa beli? Insurans tu, yang ni apa nak tahu? Insurans ni daripada segi insurans life ke ataupun insurans kenderaan? Kita ada produk Insurans kenderaan. Okey, kalau insurans kenderaan, General insurance. general insurans yang tu dengan kedai. Kedai yang akan risk pembelian kereta untuk dia nak tukar nama ke atau nak register kereta ke, dia orang kena buat insurans dululah. Kalau tidak, tak boleh lah nak register kereta. Yang tu memang prosedur JPJ. Tapi untuk yang insurans dengan pihak bank, biasa kita akan offer sama ada PA ataupun ini untuk kereta baru sama ada PA ataupun kita cover harga kereta. So maksudnya kalau macam berlaku kemalangan, so customer tak payah bayar kan? Ya, itu auto life. Dia macam kalau hilang upaya bekerja atau kematian, insurans akan settle kita punya loan. Itu kalau auto life lah. Tapi sekarang ni kita terpaksa stopkan auto life disebabkan masalah di pihak insurans. Yang mana 9,000 kes, diorang tak convert ataupun diorang tak enforce lagi. So sekarang ni pihak CMB bagi kita semua pada pihak insurans, kita akan stopkan buat masa ni sampailah diorang enforcekan semua insurans customer tu. Kalau tidak, kita akan terlimit diorang. Sebab yang tu bahaya, kalau jadi apa-apa dekat customer tak tanggung, masalah lah sebab dia dah bayar dah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, adakah terdapat charge yang dikenakan sekiranya seseorang pelanggan itu lewat melakukan pembayaran balik? Itu biasalah, charges memang akan ada. Kalau dulu sebelum ni macam 10 tahun yang dululah untuk akaun Islamic, bukan 10 tahun, maybe dalam 5-6 tahun yang terdahulu lah. Okay, untuk Islamic yang lama, kita kalau lewat tak ada charge lewat. Tapi sekarang ni, orang kata apa, terlampau banyak sangat charge apa, orang kata apa, customer tak bayar. So kita terpaksa buat charge lewat untuk customer lah. Kalau sebelum ni lewat macam mana sekalipun, interest apa lewat tu memang tak ada. Tapi sekarang ni, sejak daripada tahun 2017, kita dah start balik bagi sama dengan konvensional. Lewat akan ada charge.
soalan seterusnya, pengiraan profit bagi pinjaman kereta macam mana bagi pihak CMB? Okey, bagi pihak CMB ni kita akan dapat instruction daripada head office, dia akan bagi dekat kita net effective rate lah, yang mana kita akan tengok kriteria customer. Kalau lah dia berbanding dengan apa macam kereta nasional dengan kereta foreign, dia tak sama net effective rate dia. Kita akan calculate selagi dia punya schedule tu tak merah, lagi tu kita akan cuba rendahkan interest yang kita boleh bagi. Yang ni dia ada sistem dia dah, dia ada jadual dia. Saya nak tanya yang soalan nombor 8 berkaitan dengan rate sebelum COVID-19. Perbezaan dia, rate yang dikenakan untuk perjanjian sewa beli untuk hire purchase ni berbeza tak daripada segi sebelum COVID dengan selepas? Buat masa ni kita tak ada perubahan lagi. Kita masih pakai yang sama. Cumanya kata kalau customer dia minta moratorium lah ya, moratorium lanjutan, interest akan naik untuk dia orang sebab dia panjangkan loan. Dia macam penjadualan semula lah. Bila dia buat refinancing lah. Refinancing lah. Bila refinancing, dia kalau ikutkan terms dia bukan refinancing tau. Dia reschedule. Penjadualan semula. Kalau refinancing, itu diguna pakai untuk loan rumah. Loan rumah ni dia macam dia buat balik loan. Tapi untuk reschedule ni dia bukan buat balik loan. Dia akan panjangkan tempoh, kurangkan installment. Itu penjadualan semula ataupun reschedule. Yang mana dia kena sign agreement balik lah. Yang tu kita dekat branch kita tak buat. Yang tu semua dekat head office. Apa-apa pun kalau customer nak minta moratorium ke atau reschedule ke, yang tu dia kena deal terus dengan bahagian collection ataupun R&R unit di HQ lah. Okey, soalan yang ke-9. Apakah isu dan cabaran dalam menguruskan produk pinjaman kereta? Mungkin boleh terangkan dari segi pelanggan ataupun sistem pengurusan? Okey, cabarannya macam mana nak cakap, sekarang ni kita tertakluk di bawah AMLA. AMLA cukup banyak prosedur yang kami terpaksa lalui. Sebagai contoh kalau ikutkan start daripada bulan lepas, untuk pekerjaan yang berisiko dah ditambah. Kalau sebelum ni driver lori, dia driver lori biasa, kemudian general worker, kita yang tu kita boleh jalan macam biasa. Tapi sekarang ni dia dah diletakkan di bawah pekerjaan berisiko, jadi kami terpaksa explore lebih lagi. Kadang-kadang customer pun tak suka bila kita tanya lebih-lebih. Dia orang akan marah kita balik. Itu cabaran dia. Bukan senang kita nak minta maklumat daripada customer. Macam pensioner. Macam orang kata apa? Pensioner yang terutamanya daripada pension atau pesara tentera. Okey, untuk pesara tentera ni kita faham dia orang straight, disiplin. Kadang kita tanya lebih-lebih, dia kata saya bukan nak minta kerja dengan CMB. Pasal apa nak tanya banyak-banyak? Dia orang tak faham. Semua tu kita terpaksa gunakan disebabkan dia cuma dapat pencen. Katakanlah satu hari pencen dia kena potong ke apa ke, daripada mana dia nak dapat duit untuk dia cover bayar kereta. Itu pensioner. Kalau daripada segi macam suri rumah ke ataupun student ke, kita akan tanya daripada mana dapat sumber keuangan. Sebab itulah kalau untuk pelanggan yang macam ni, dia kena ada penjamin. Kalau suri rumah tak apalah, kita faham dia dapat orang kata apa, pendapatan daripada suami dia akan bayar. So yang tu no point lah. Tapi kita terpaksa juga kita tanya macam ni, memang banyak. Kemudian daripada segi sistem, kadang-kadang kita agak okey, customer ni dia punya gaji cukup, dia punya EPF, tally apa semua, tapi bila masuk sistem, scoring dia akan jadi fail. Kami dah tak boleh nak naik dah. Kadang sistem ni kami pun tak tahu, kami agak customer tu kena reject tapi approve. Kita rasa customer tu boleh approve tapi reject. Kita pun tak faham dengan sistem ni sebab semua berdasarkan key in. Kalau dulu
masa akak buat processing, kita manual. Confirm. Tengok dia punya income, okay. Buat write up, bagi dekat bos, approve. Tapi sekarang ni masuk sistem, apa pun kita tak boleh buat. Melainkan kita key in apa dokumen ataupun apa maklumat yang customer dah bagi dekat kita, itu yang menyebabkan kadang-kadang boleh approve, kadang-kadang boleh reject. Kadang-kadang kita punya scoring 1 sampai 5. Kalau 1, for sure lah reject. 2, mungkin boleh approve tapi interest dia mungkin tinggi. 3 pun macam tu. Tapi kalau untuk 5 ni, interest akan jadi rendah, approval boleh dekat branch saja. Kalau dia punya scoring 2 ataupun 3, kita kena naik dekat head office untuk dia punya result. Aku kira macam kalau macam scoring, lepas tu dia scoring dia tak dapat kan. So dia kena tambah lagi detail maklumat yang dia menyebabkan nak bagi scoring dia dapat tu bergantung kepada dia punya lengkap dia dokumen ke macam mana? Bukan. Dia dokumen memang lengkap. Cumanya daripada segi dia scoring kadang-kadang tabiat pembayaran yang mana kita boleh tengok dalam secret kadang-kadang customer tak ada record terlampau clean pun scoring boleh jadi jatuh juga. Okey, nak tanya you all ada ambil PTPTN tak? Macam saya tak. Okey. Kalau ada ambil PTPTN, yang bayar tak apa, tak ada masalah. Yang tak bayar ni kadang-kadang dia akan jadi scoring akan kadang-kadang kita nak naikkan balik, kita terpaksa sama ada ambil guarantor ataupun kita akan reduce sama ada dia punya tahun ataupun reduce dia punya loan. Kadang-kadang boleh lepas, kadang-kadang tak boleh lepas. Dia kalau kita nak buat loan lah kan, ke depan lah macam kalau you all dah kerja, kata nak beli kereta apa semua, kalau boleh sekurang-kurangnya 1 pinjaman kena ada dalam kita punya sikris lah, rekod sikris. Untuk pinjaman yang dikira pinjaman yang baik daripada segi bank ASB loan, pinjaman yang baik. Pinjaman perumahan pun pinjaman yang baik. Itu saja. Kalau kad kredit ke, pinjaman peribadi ke, loan kita ke, kata macam orang kata apa, tak berapa lah, tak berapa cantik lah sebenarnya untuk kita punya recommend. Tapi kalau kita ada loan kereta, kita bayar cantik, kosong aja, okey. Tapi kalau kita bayar kereta, sangkut sebulan, sangkut 2 bulan. Okey, bila jadi macam tu, kita pihak bank, 1 bulan bermakna sangkut 2 bayar 1. Kalau dalam sikris kita keluar 2, bank akan baca 3 bayar 1. Maksudnya sangkut 3 bulan bayar sebulan, pasti lagi sangkut 2 bulan. Yang tu memang setengah bank bila tengok 2 bulan saja memang dia orang akan reject. Tapi kalau CMB kita boleh consider lagi. Kalau naik takat sekali 2 tu tak apalah, dia boleh ada ampun maaf. Tapi kalau naik 3 kali sangkut 2 bulan, okey, selamat tinggal lah. Memang kita tak boleh, walaupun dia bagi guarantor, kita tak boleh kecuali dia settle loan tu bagi tak nampak dalam sikris, kan kita boleh proceed balik. Kita proceed soalan seterusnya. Kalau dari pinjaman kereta kan, apa yang membezakan pinjaman konvensional dengan pinjaman Islami dari segi pinjaman kereta? Dari segi pinjaman sebenarnya dia tak ada perbezaan sangat, kecuali untuk yang Islami ni kita ada akad. Kan dia di bawah ITAB lah. Okay. Sebab apa, macam Kak cakap tadi, bila kita bagi Islamic masa dulu banyak yang take advantage, yang suka delay payment, yang suka ni. Jadi bila dah jadi macam tu, kita cuma copy paste saja yang daripada konvensional untuk jadi Islamic. Perbezaan dia cuma daripada segi akad lah. Akad penawaan, yang tu. Tak ada banyak beza sangat sebenarnya sekarang ni. Untuk kelebihan yang ditawarkan bagi pinjaman kereta kat CIMB ni, apa kelebihan dia berbanding dengan bank-bank yang lain? Jadi sama je macam Akak cakap tadi, kadang-kadang dekat bank tu tak lepas, tapi bila masuk dekat CIMB lepas. Kalau bank kami tak lepas, kita masuk dekat bank lain lepas. Jadi daripada segi tu, cumanya CIMB macam semua tahu,
kita offer loan yang agak tinggi lah. Kadang-kadang diorang offer loan rendah. Memang interest rendah tapi loan pun rendah. Loan tinggi, interest pun agak tinggi sikit lah. Tapi kalau nak dikira-kirakan sama je lebih kurang. Kadang orang tak tengok dekat situ, orang tengok interest kat sini rendah. Tapi loan pun rendah lah. Padahal kalau kira-kira sama je. Kecuali lah kalau dia dia kata nak buat loan rendah, memang dah loan rendah. Memang sesuai lah untuk dia pergi dekat bank yang bagi interest rendah. Tapi kalau dia nak loan tinggi, dia nak pergi dekat interest rendah, tak boleh lah, tak dapat lah. Tu kadang-kadang tu macam CMB, kelebihan dia daripada segi situ lah. Orang nampak, aku nak loan lebih. Macam tu lah. Okey, untuk soalan yang terakhir, kesan COVID-19 terhadap permintaan pinjaman kereta di CIMB? Okey, kesan dia daripada segi yang kereta terpakai ni memang drop teruk lah. Sebab dia orang tak boleh nak buka kedai, kebanyakan tak boleh nak buka kedai. Berbanding yang macam kereta baru lah. Okay. Kereta baru, dia orang agak macam ke depan. Dia orang advance, dia orang buat sale online. Dia orang ni sebab orang tahu kereta baru, tak ada masalah. Berbanding kalau nak jual kereta terpakai melalui online ni, kadang-kadang orang tengok memang cantik, tapi bila kita terima kereta, tak secantik mana pun. Kadang-kadang rosak dia punya maintenance. Jadi orang takut untuk ambil kereta terpakai. Kereta terpakai ni better kita kena tengok, kita kena test drive apa semua. Berbanding kereta baru, kita dah tahu dah kereta ni kereta baru, semua baru, tak, insyaAllah tak ada masalah. Jadi untuk kereta terpakai memang jatuh agak teruk. Berbanding kereta baru, permintaan masih macam biasa. Sekarang ni paling banyak masuk kereta Proton Pro 2 lah. Permintaan daripada kereta Pro 2 memang banyak. Tapi masalah dia, kilang tak boleh beroperasi, stok terhad lah. Macam tu lah. Kadang-kadang kita punya approval valid 3 bulan. Selepas daripada 3 bulan, kita terpaksa revalidate, yang mana kita terpaksa proses semula. Dia punya risiko dia kadang-kadang boleh reject lah, scoring dia jatuh. Itu sebab kadang kalau kita selagi kita boleh delay untuk kereta baru ni, kita cuba delay lah untuk approval. Sebab kereta macam kereta Myvi, sekarang ni dia orang terpaksa tunggu 3 ke 4 bulan baru stok ada. Ini dari segi masalah daripada Pro2 sendiri lah. Maksudnya nak keluarkan kereta bukan dari bank lah, dan isu dia. Kita daripada segi orang kata apa, nak keluarkan loan, insyaAllah tak ada masalah. Tapi stok kereta tu lah. Yang dilema salesman dengan dealer kereta sekarang ni, stok kereta dia orang. Daripada segi loan, memang banyak loan masuk untuk kereta Pro 2. Tak silap saya, hari tu yang kerajaan urun, saya tak pastilah sama ada insurans ataupun cukai yang jualan kereta tu. Dia masih ramai yang permintaan. Itu cukai. Oh, cukai. Cukai kenderaan ataupun levy lah. Sebab tu orang berebut-rebut nak buat loan kereta baru. Sebab macam tahun lepas lah, akhir tahun lepas sampailah awal bulan 4. Yang itu kalau buat loan memang diorang kata cukai dikecualikan. Jadi diorang cuma bayar insurans, diorang bayar harga kereta, yang tu cukai diorang waive. Tapi sekarang cukai dah masuk balik lah. Tapi tak tahulah kalau government dia nak waivekan lagi. PKP ni. Ni pun macam dia umumkan moratorium. Macam setengah bank diorang dah keluar dah, diorang dah bersedia. Macam CIMB, diorang masih lagi buat discussion lah untuk provide yang terbaik lah untuk customer. Cuma satunya, kalau kami daripada segi orang kata apa, kaki tangan bank ni, lebih baik tak ambil berbanding ambil. Sebab bila kita dah ambil moratorium, kalau moratorium yang masa mula-mula dulu, yang tu tak apa. Kita ambil tak ada masalah. Sebab dia cuma pending kan kita punya pembayaran tu. Tapi untuk yang kedua punya moratorium, dia seolah-olah macam reschedule balik lah. Itu bila kita ambil,
Bila kita nak buat loan, bank tak mau. Sebabnya, contohlah macam you all. Kawan ni dah hutang dengan you all, tak boleh nak bayar. Tiba-tiba dia nak buat hutang baru balik. Rasa-rasa nak bagi tak? Mesti tak bagi sebab kita dah trust kat first loan tu. Kan. Sebab bila orang kata apa, dia dah tak bayar. Kita tak bagi lagi ke? Tak ke? Esok nak bayar macam mana? Macam tu lah. Kita pihak ni. Walaupun baru ni aku dapat kes, dia sub-inspector dekat dia nak buat loan. Memang gaji dia banyak. Nak buat loan untuk kereta vampire. Tak apa, tak ada masalah. Bila kita check, dia masuk under high potential, high risk potential. Bila kita check balik, rupanya anak dia ambil moratorium kali kedua. Dia jadi penjamin pada anak dia. Tak boleh lah. Keras juga tak kita tu. Apa bila kita nak jadi guarantor ni, kita kena fikirlah tanggungjawab kita untuk remindkan hirer ni ataupun peminjam ni tadi yang kita jadi penjamin ni. Kata kalau mak kita, bapa kita ke ataupun adik-beradik kita ke, kena bagi tahu kat dia. Bayar jangan tak bayar, esok aku nak buat loan jadi masalah. So untuk moratorium yang first tu dia tak ada reschedule lah. Yang untuk second ni je yang baru ada. Iya. Interest pun tak kena, apa pun tak ada. Tapi untuk yang second ni interest akan naik. Dia akan panjangkan loan. Kalau kita keluar balik memang kita akan rugi. Kita akan rugi banyak. Tapi kita faham ada customer yang betul-betul perlu. Tapi yang kita orang tak faham, yang kerja government, kerja tak kena potong gaji, tapi dah juga moratorium. Itu yang kita tak faham tu. Sebab ada yang lebih memerlukan sebenarnya benda tu. Tapi yang tak memerlukan, pasal pandang, dia punya installment jadi kurang. Tapi daripada segi ni, kita kena fikir balik. Installment kurang, tapi dia tarik berapa bulan. Kita kali balik. Rugi tak rugi? Memang rugi. Ini ada soalan lagi. Tak ada dah. Rasanya dulu juga interview ini saya wakil daripada adik kelas saya nak cakap terima kasih. Banyak info yang kami dapat daripada Kak Ida. Alhamdulillah. Okey. Satu ini tambahan ya. Okey. You all pernah main kutu tak? Pernah? Pernah. Masuk dalam akaun tak? Tak. Tak. Okey. Tak masuk dalam akaun tak apa. Tapi satu hari kalau you all main kutu, katakanlah kita nak masuk dalam transaction tu, dia akan minta kita punya narration kita, duit tu untuk apa. Jangan sekali-kali bodoh kutu. Okey, perkataan kutu jangan bodoh sekalipun. Sebabnya, katakanlah macam Amirah lah. Okey, Amirah jadi ibu kutu. Semua orang, katakanlah ada 20 orang. 20 orang, okey bayar. Duit kutu. Satu hari, akaun Amirah, Bank Negara akan trigger. Atas kesalahan, orang kata apa, kutipan wang tanpa izin. Kira kutipan wang secara haram. Yang nak kena Amirah. Macam orang lain tak kena. Kita yang jadi ibu kutu, kita akan kena. Okey, kita boleh kena saman. Kita boleh kena penjara. Dan kita tak boleh buka di mana-mana bank sekalipun. Bank negara akan blacklist kita. Jadi kita nak buka akaun, tak boleh lah. Jaga-jaga yang itu. Kadang kita dia, tak ada masalah. Tapi tu, banyak orang tak tahu. Macam saya pun baru tahu. Sebenarnya tak tahu pun. Ini ekstra akak beritahu sebab diorang ingat yang itu untuk orang kampung je. Tak, akak kata. Orang bandar pun kalau benda tak tahu bukannya bank, diorang tak tahu. So banyak dokumen yang akak dapat. Bila tengok diorang punya account, kita nak cari account untuk gaji masuk lah. Kita nak verify ya. Okey, yang ni kutu. Bila akak dapat tu memang akak akan repeat. Jangan bawah tak kutu dah ya.
At least katakanlah kalau kita minta kata macam kita main kutu untuk beli baju lah ataupun kita beli periuk. Tulis je kat situ duit periuk. Bubuh kat situ berapa. Duit periuk. Kutu jangan kata bubuh. KUTU ke COOTO ke tak boleh. Jaga-jaga ya. Ini banyak orang tak tahu. Bank boleh freeze, dia akan panggil kita, pulangkan duit kita. Lepas tu kita nak buka account, boleh dah. Jadi bila katakanlah kita bekerja pastikan nak bayar duit gaji kat kita cuma boleh ambil cash saja. Nak masuk dalam bank memang tak boleh. Yang ini kita sebab di bawah AMLA lah. Bila di bawah AMLA ni dia macam-macam. Dan baru pun ada lagi, tambah lagi. Itu baru dapat dalam bulan 4 kami diorang buat briefing. 2 kali akak ambil exam lah. First gagal. Kali kedua ambil balik. Barulah okey. Sebab selama ni kita AMLA yang lama. Bila masuk yang terbaru ni, dia diperbaharui lagi. Biasanya dia akan berbarui setiap 5 tahun sekali. Itu yang kena aware. Tiap-tiap tahun, kaki tangan bank memang kena akan ambil exam untuk AMLA. Memang diwajibkan ke ya? Memang diwajibkan setiap kaki tangan. Kecuali kaki tangan tu security guard dengan messenger ataupun office boy. Ada orang tak payah? Tak payah. Selalunya yang kena ambil exam ni manager, level officer, level executive dengan trainee. Itu tiap tahun memang kena ambil. Untuk AMLA ni kami kena ambil 2 kali setahun. Untuk exam AMLA. Ni macam sertifikat ke dia akan bagi untuk? Tak ada, dia tak ada sertifikat. Dia akan bagi report dekat bank negara, kata staff ni okey dah complete dia punya training. Customer ni staff ni dah complete dia punya training. Kalau tak complete, siaplah kena berjawab lah, silap-silap dia dapat show cause letter. Yang itulah. So masing-masing ada nombor telefon akak. Satu hari kalau rasa nak tanya apa-apa boleh je, boleh, tak ada masalah. Kalau saya nak tanya macam CIMB terima student intern tak? Student intern depends. Kalau diorang boleh bagi, kadang-kadang diorang terima. Tapi untuk auto finance ni setakat ni kami tak ada lah. Kalau mungkin intern ni mungkin yang ambil dekat HQ saja. Dekat branch tak ni lah. Kecuali lah kalau kita request dekat HQ, kita minta diorang park dekat branch, mungkin pihak HQ bagilah. Tapi itulah macam kita orang dekat auto finance ni, kebiasaannya lah kalau staff baru masuk, satu tagline kita, welcome to the hell. Kita orang cakap kan kadang-kadang mana yang seronok dapat ni, okey, you tahan maki, you tahan ligan, you keras kepala, you boleh tahan kena orang kata apa macam tekanan, tak apa, you masuk. Jangan sampai ada satu budak ni masuk, seronok dapat, tapi bila dah duduk dekat dalam tu, tiap-tiap petang kena panggil dengan bos, keluar nangis. Tiap-tiap petang bos panggil, keluar nangis. Dah sekali resign. Kita kena bear in mind orang kata apa macam dekat auto finance ataupun dekat bank-bank sekarang bukan macam 10 tahun yang dulu. 10 tahun yang dulu mungkin kita boleh bekerja sebagai keluarga lah. Tapi sekarang agak ni lah. Akak masuk daripada sebenarnya daripada Southern Finance. Southern Finance dia daripada bank-bank yang macam Banker, UMF, Perdana, dia jadi Southern. Southern gabung dengan Southern Finance gabung dengan Southern Bank. Southern Bank gabung dengan BCB jadi CMB sekarang ni. So ni total akak dekat 20 tahun dah dengan bank. Lama.
Berapa kali dah cakap kata aku dah resign lah. Tawa lah, kita tak larat dah. Kata, tapi macam celik tak ada belakang dah. Berapa kali dah kita transfer pergi head office sebab akak jaga orang tua kan. Hari ni yang terpaksa kuarantin ni sebab mak akak stroke. Ayah akak ada masalah jantung dengan asma. So possibility takut akak positif kena dekat dia orang. Itu yang takut. Tapi Alhamdulillah tadi dah dapat result negatif. Advice kena kuarantin lagi 3 hari. Baru betul-betul boleh join dengan dia orang. Agak menyedihkan lah sebab sebelum ni memang akak yang jaga ubat apa semua dengan mak kan. Tapi disebabkan ada seorang staff ni dah tahu dah pengasuh anak dia positif COVID, dia still hantar, kemudian dia datang pejabat. Bila dapat result, anak dia dapat result hari Isnin tu positif COVID, yang mana akak terekspos sebab kami bekerja shift yang sama daripada pagi sampai tengah hari. Dia pukul 3 dia bagi tahu confirm anak dia positif COVID. Dia pergi test RPK yang duduk hidung tu, dia kata mula-mula negatif. Tapi bila pihak KKM buat sekali lagi swab dekat dia yang PCR, dia positif COVID. Bayangkan kita orang dekat pejabat, ya Allah. Memang kita orang takut kan. Akak sendiri pun berisiko sebab akak ada hyperthyroid, cyst tahap 3 dengan sweet disk. So antara yang ni jadi macam dia orang kata, tolong jangan rahsiakan apa-apa pun. Bila rahsiakan ini yang menyebabkan COVID tersebar, bila ada manusia yang macam ni, itu yang masalah dia. Dah tahu dah tempat tu ada COVID, pergi hantar anak lagi. Anak dah swab, tak nak kuarantin, datang kerja juga. Efek dia orang lain lah. Kerana dia seorang, dia boleh mencakiti 100 orang. Bayangkan. So you are dead now. Kan? Kadang kita, orang dekat kita pun kita tak percaya juga. Melainkan family kita. Family kita pun kadang-kadang bawa daripada tempat kerja pun macam tu juga. Macam akak jadi habit sebenarnya. Balik daripada mana, balik mandi apa semua, baru jumpa dia orang. Muncul latih habit. Itu yang kita pegang daripada situ, Alhamdulillah. Tapi selagi tak keluar result, selagi tu akak susah hati sebenarnya. Tapi bila dah keluar tadi, dah tak negatif, Alhamdulillah. Itu yang kata appointment dengan hospital pun dah tak terpaksa tangguh. Kita nak ambil ubat pun terpaksa minta tolong. Nasib baiklah adik ni ada kat sini, nak tolong dia lah, tolong ambil ubat. Sebab akak tak boleh putus ubat. Kalau akak putus ubat, akak punya cyst akan bleeding. Kalau bleeding tu, akak terpaksa admit. Sebab dia akan bleeding tanpa kawanan. Dia akan jadi overbleeding lah. Itu yang dia bohong lah. Akak kata akak tak marah dekat staff. Rumah tak marah. Sebab dia berisiko akan banyak orang. Itulah. Tapi bila doktor kata ada tak simptom macam batuk, demam, demam apa semua, setakat ni Alhamdulillah tak ada. So dia orang kata maybe tak ada lah. Tapi kita nak pakai tu kita takut-takut juga kan. Kita takut kita jadi pembawa. Itu je. Tapi yang ni dah confirm semua Alhamdulillah. Tapi still akak kena kuarantin lagi 2 hari lah ataupun 3 hari lagi duduk kat dalam bilik. Tak boleh jumpa mak abah lagi. Jadi sekarang akak work from home lah kan? Akak work from home. So bisa kata macam kalau ada kes tu tak apa, masuk ikut WhatsApp, kita akan interview apa semua. Dah siap interview tu, akak akan email dekat member office untuk diorang proses lah. Itulah buat masa ni. So insyaAllah mungkin hari Jumaat ni akak boleh masuk dalam office. Tapi masuk office pun tak boleh lama-lama. Masuk sekejap, hantar kes, lepas tu balik. Dah tak berani dah nak masuk office sangat. Semua online dia sekarang. Paksalah. Orang kata nombor baru kan. So kata kalau jumpa akak kat luar, tegur-tegur lah sebab apa dekat UUM je kan. Semua asal lalu staff lah. Tak, saya seorang. Kat rumah. Dekat Perak.
Perak kat mana? Tanjung Malim. Oh, Tanjung Malim. Mak bapak akak dua-dua orang Saya Perak. kat Negeri Sembilan. Dekat? Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Mak bapak akak orang Perak, orang Teluk Ikan. Oh. Dua-dua orang Teluk Ikan. Tapi sebab ayah akak kerja kat sini sampai pencen. So, kita orang duduk sini lah. Nak balik kampung tu selalu tiap-tiap tahun balik lah. Tapi ni dah 2 tahun tak boleh balik. Dah macam mana. Tapi yang Alhamdulillah mak ayah akak kerja akak lah. Rasanya tak ada apa dekat. Ah, Terima kasih Kak. sebelum tu kami nak sama. ni nak takat gambar kejap. Kami nak ambil gambar boleh? Nak boleh Okey. faham? So, kejap. Agak ingat. Boleh. Okey. Mira tangkap Masing-masing Ya. boleh je nak tangkap. Aini ke nak tangkap juga boleh. Okay. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Okey. Terima Terima kasih Kak Ida. Sama.